Saya jawab soalan yang ketiga dahulu. Adakah sesuatu yang terbaik dengan kita mengimport para ulama? Tidak ada orang setempat yang nak jadi guru agama para ulama, kita terpaksa import. Adakah ini satu jalan yang terbaik? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila seseorang itu telah diberi amanah untuk menerangkan syariah, seseorang itu telah diberi ilmu dan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh umat Islam setempat itu, seseorang tersebut perlulah tahu juga konteks keadaan masyarakat setempat. Dia tidak boleh menggunakan apa yang dia tahu daripada tempat luar, daripada negara asalnya, untuk dipraktikkan di tempat yang dia tiba. Satu contoh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat para ulama dahulu, mereka yang datang berdakwah di kawasan sini daripada kalangan para ulama mazhab Syafi'i, yang datang daripada sama ada selatan India ataupun negara Yaman. Mereka membawa mazhab Syafi'i, maka mazhab Syafi'i lah yang tersebar di kawasan sini. Dan dalam mazhab Syafi'i yang sekarang diamalkan di negara Yaman sana, ramai di kalangan mereka mazhab Syafi'i, asal pendapat Imam Asy-Syafi'i bahawasanya aurat seorang wanita itu adalah keseluruhan badannya, termasuk mukanya sekali. Ini asal pendapat Imam Syafi'i. Oleh kerana kita lihat di sana, mereka tutup habis, tinggal mata je. Tapi para ulama ni datang, mereka berdakwah, kalau sekiranya mereka tidak melihat konteks kawasan kita, tidak melihat keadaan masyarakat Islam yang baru nak tumbuh di kawasan sini, dan mereka cuba nak terapkan cara mereka di sana ke sini, di kawasan sini, nescaya Islam tidak akan bertapak dengan berjaya di sini. Kerana orang akan melihat Islam itu satu perkara yang susah. Maka mereka perbagaikan. Okey, kita ikut pendapat Imam An-Nawawi. Pendapat Imam An-Nawawi, muka bukan aurat, tangan bukan aurat. Dan ikut pendapat sebagian ulama lain, kaki juga, tapak kaki itu bukan aurat, ni sebagian ulama. Jadi mereka perbagaikan, improvise. Ini kebijaksanaan mereka yang berdakwah, yang datang di sebuah kawasan. Tetapi kalau yang datang ke kawasan tersebut mereka tidak pandai nak improvise, mereka tidak tahu konteks keadaan kawasan ataupun keadaan masyarakat setempat, sudah tentu akan menimbulkan banyak konflik, banyak penentangan di antara orang yang berdakwah dengan orang yang didakwah, kerana dia tidak faham bagaimana nak berdakwah tersebut. Maka sebaik-baik orang yang berdakwah, yang memegang obor para ulama ini, adalah daripada anak watan, anak masyarakat setempat itu sendiri, yang mana mereka membesar dan mengetahui konteks masyarakat itu, dan dia tahu ilmu agama, dan dia tahu bagaimana nak perbagaikan. Kerana syariat Islam ni, tuan-tuan dan puan sekalian, dia terbagi kepada dua komponen. Satu yang dikatakan al-thawabit, satu lagi al-mutaghayyirat. Al-thawabit maksudnya prinsip-prinsip yang tetap, tidak boleh berubah walau di mana orang Islam berada. Kalau satu hari 5 waktu, satu hari dah 5 waktu, walaupun berada di North Pole, yang ketika musim panas tak ada matahari tenggelam, ketika musim sejuk tak pernah matahari terbit, tetap kena solat 5 kali sehari. Tak boleh cakap, ini matahari tak tenggelam, saya solat zuhur sekali je lah dalam sebulan. Lepas tu tak payah maghrib, nanti maghrib lepas 2 bulan 3 bulan bila matahari tenggelam baru saya solat.
Ataupun waktu malam, wah malam tak matahari terbit, solat maghrib bulan Januari. Sekarang tak payah solat maghrib lagi lah, sampai matahari terbit lagi, barulah solat subuh. 3-4 bulan baru solat subuh. Tak boleh. Ini nama dia as-sawabit, prinsip-prinsip yang tak boleh berubah. Kalau zakat itu 2.5%, 2.5% lah. Walaupun ekonomi naik turun, walaupun tu orang kaya raya macam apa, walaupun orang tu apa kedana macam apa, 2.5%, 2.5%. Tak boleh ubah. Ini as-sawabit. Maka as-sawabit ini yang mengikat umat Islam di manakah mereka berada. Awak Islam, saya pada North Pole, awak daripada South Pole, kita tetap ikatan sama kerana kita ada prinsip yang sama, kita kongsi bersama. Ini nama dia shared values. Orang Singapura atau negara Singapura nak terapkan shared values antara Singaporean. Orang Islam tak payah, dah ada shared values. Hitam ke, putih ke, kuning ke, coklat ke, warna kulit, tetap shared values antara Muslim tu ada. Itu yang mengikat kita sebagai satu ummah yang global, globalisasi. Tapi yang kedua ni nama dia al-mutaghayyirat. Al-mutaghayyirat maksudnya yang berubah-ubah. Dia boleh ubah keadaan dia. Dari sinilah Allah Subhanahu Wa Taala beri ruang kepada masyarakat Islam, pada umat Islam untuk berijtihad. Kamu ada ni as-sawabit, ini tak boleh berubah, shared values. Kamu ada ni pula kawasan yang kamu boleh improvise, dan Allah beri peluang untuk kamu berijtihad. Allah boleh saja tetapkan ini cara kamu semua buat, di mana saja kamu, ini kamu perlu ikut. Tidak. Allah beri peluang untuk umat Islam, untuk masyarakat Islam berijtihad dan sesuaikan dengan konteks mereka sendiri. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma ataakumullahu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kamu pegang, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang kamu jangan buat. Dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak sebut dalam Al-Quran dan melalui hadis Rasulullah SAW. Dan ini banyak tuan-tuan sekalian, banyak perkara yang Al-Quran tak sebut secara detail, dan juga hadis Rasulullah tak sebut secara detail. Dan Rasulullah SAW sebut kat situ. Apa yang tidak Allah SWT sebutkan, bukan kerana Allah tu lupa, kerana mustahil Allah tu lupa, mustahil Allah tu tak tahu, tapi kerana rahmat untuk kamu. Maka jangan kamu mencari-carinya. Jangan mencari, kalau datang, okey baik, baru kita improvise. Tapi ni rahmat. Rahmat kenapa? Rahmat kerana Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui umat Islam ni akan bertebaran di atas muka bumi, yang berada di negeri China, yang berada di Australia, yang berada di atas gunung, yang berada di padang pasir, yang berada di kawasan yang banyak hujan, yang berada di kawasan yang jarang hujan. Jadi kalau keluar satu saja hukum untuk khas untuk orang yang berada di kawasan yang jarang hujan, di padang pasir, orang yang tinggal di banyak hujan ini susah nak ikut cara tersebut. Maka ada perkara-perkara yang Allah SWT tak sebut, kamu ijtihad sendiri. Ini nama dia improvise kat situ, daripada bahagian al-mutaghayyirat.